Assalamualaikum guys. Macam biasa kembali lagi bersama Fir Afandi dan Marzella Sigai dalam Borak Teh Peng. Hari ini 4 Mac 2021 Khamis. Bulan ni agak senang sikit Zal. Kalau kita nak kira-kira, kalau kita nak ingat, sebab Isnin 1 Mac, Selasa 2 Mac. Itu baru senang kita nak cakap. Betul. Meeting bila? Hari 4. Hari 4. Ini hari 4 lah. Fir, tahulah. Zal lupa lah nak tanya semalam. Kan Fir cakap 3 hari bulan 3 tarikh shopping. Yes. Ada ke shopping? Semalam sempat Zal. Fir shopping semalam. Macam beli baru je ni? Tak, Fir beli lain. Beli benda yang dipakai untuk di bahagian dalam. Tak nak tahu. Tapi dekat bahagian bawah lah. Sebab hari ni, sebab apa? Sebab hari ni tetamu kita seorang usahawan. Betul. Usahawan muda. Yes, dia berniaga benda macam itulah. Apa yang saya cakap. Tapi bukan sekarang kita nak bawa dia masuk sebab macam biasa, time-time macam ni kita akan kongsikan benda-benda yang akan mencuitkan hati korang yang tengah stres bekerja, yang tengah stres dekat rumah, yang tengah santai-santai. Terima kasih kerana sentiasa memilih TVS sebagai peneman korang. Okey? Betul. Jom kita mulakan, Zal. Cerita dekat China. Betul. Ada apa dekat China? China macam-macam ada. China. Tapi dia terkenal dengan satu benda lah. Apa benda? Dia suka meniru barang. Dia ni, diorang ada satu effort lah. Ni terkenal sekarang ni dan tengah viral dekat China, ada Eiffel Tower. Kat mana tu, Fi? Bayangkan Eiffel Tower kita tahu dekat Paris tau, dekat France. Hui, dahsyat. Sebab apa? Sebab Eiffel Tower sekarang, kalau dekat China dengan Paris, hampir sama. Betul lah, Fi. Dia sama punya gila. kedudukan, struktur sama, pemandangan sama, tetapi boleh dikatakan flop lah. Flop. Kenapa Fir cakap macam tu? Sebab yelah, ada yang komen lah dekat gambar-gambar yang Fir tengah tengok. Ada terdapat sedikit perbezaan lah. Ada yang cakap takkan sama walaupun dia meniru, nak cuba macam mana sekalipun, yang Paris punya tetap memang paling legit lah. And then Fir, sebenarnya tempat tu pada asalnya untuk menempatkan lebih 10,000 penduduk. Betul, bayangkan. Tapi lepas 9 tahun je, kawasan tu jadi sunyi, sepi dan terbiar. Bukan setakat handphone, dia boleh semua tiru, benda. bukan setakat baju seluar. Dia boleh tiru Eiffel Tower kau. Bukan kau mampu tak? Kau sekolah tak? Okey, itu cerita pasal Eiffel Tower Grade AAA yang ada dekat China. Okey, ni cerita yang kita nak kongsikan, cerita pasal benda tinggi juga. Benda macam yang Eiffel Tower takut. kita tahu tinggi. Yang seterusnya pun tinggi juga. Rasanya ni benda yang Fir takut kan? Betul. Fir memang takut benda yang tinggi, Zal. Fir takut dengan tinggi, takut dengan Zal. Kenapa Fir takut dengan dia? Takut jatuh hati. Esen kau. Apa hal dengan buayan? Kenapa? Buayan tu. Yang ni buayan gantung yang tertinggi di dunia yang dikenali sebagai Bollywood Sky Flyer. Dekat India, betul? Sky Flyer. Betul tak dekat India? Betul. Dekat yelah. Dubai. Nama pun dah Dekat Bollywood. Dubai lah. Dekat Dubai. Bukan India. Kau betul, main betul-betul. Dahsyat Dekat lah. Dubai. Buayan tertinggi. Kita tengok dulu VT. Nak tengok tinggi. Which stands at 460 feet tall. Saving the best for the last, the Bollywood Sky Flyer narrowly beats out the Orlando Star Flyer, which until recently held the top spot at 450 feet tall. It only lasted a few minutes, but it was a blast. Watching the wheels turn gave the illusion like you were coming down super fast. Wish. Tinggi tak tinggi? Ini rupanya benda-benda kat funfair ni. Yang dekat Taman Tema. Ini tapi bahaya ni, Zal. Zal suka. Fir tak suka naik benda macam ni. Benda tinggi macam roller coaster, benda-benda menakutkan macam ni, Fir tak suka. Dia boleh buat macam cramp perut lah. Fir pernah sekali naik roller Tak terlalu coaster. anxiety kan? Tak, Fir naik roller anxiety coaster kan? sekali. Takut sangat. Keluar dari roller coaster, terpaksa beli seluar baru. Tu benda. Tak, sebab takut sangat teruk dalam tu. Tak, betul. Dia betul. Dia bukan nak buka aib. Ni, kalau Fir buka aib sendiri tak apa. Jangan orang lain. Tapi betul. Terpaksa, yelah, dengan keadaan malu, pergi tandas. Tu ada tu, Fir umur berapa? Dah tua-tua macam ni.
Oh my God. Okey. Aduh, balik lagi kat cerita lain. Ni Nanti cerita lain pula. pasal cincin. Selalunya cincin ni sinonim lah dengan perkahwinan, pertunangan, percintaan, untuk bertukar-tukar, apa kata orang, perasaan cinta. Kalau nak lock seseorang, kau ingat apa nak? Main lock-lock Kau ingat Senang orang je. jual bundle Kau dia bagi nak lock. cincin, kau bagi cincin lepas tu kau boleh lock orang. Betul, boleh. Boleh. Okey, Ni apa cerita pula dia? Cincin. Kenapa cincin selalu dipakai di jari manis? Sebab dia manis lah. Apa? Sebab dia manis lah. Orang tak manis macam Fir pun kenapa pakai? Sebab apa? Okey. Sebab cincin yang perlu dipakai di jari manis ada sebabnya. Kita tengok VT ni. Jom. Kita cuba Fir. Betul tak? Oh, betul lah. Betul lah. Yang ni susah lah. Oh, ada sebab lah. Tu teori dia lah. Teori dia Kalau cakap ni dah, apa? Kalau contoh ni mak ayah. Ni siblings, adik-beradik. adik-beradik. Ni anak-anak. Ni pasangan lah. Ni kita sendirilah. Kira dia macam simbolik cinta. Oh, kalau yang tak lah. pakai cincin boleh tu, dipisahkan. mungkin dia pakai kat kaki. Bini nombor 2, nombor 3. Oh. Kau memang Nasib baik aku ada cincin. Nasib baik aku pakai kat sini. Habis tu nak pakai tempat lain pula. Ni untuk diri sendirilah. Yang sebelah kiri Dia kanan sebenarnya kau pakai. tadi tetap boleh pakai kat sini kan. Kau tengok balik rumah ni, kau tengok suami kau dia pakai cincin kat mana. Kalau tak Pakai ada kat dekat sini. tangan. Hari-hari Zel check. Oh. Zel make sure dia pakai. Kalau dia keluar pun dia mesti Screen pakai. control lah awak ni. Okay guys, Kati aku. ada banyak lagi cerita yang kita nak kongsikan. Benda-benda yang ilmiah macam ni lah. Yang macam ni ilmiah ni. At least kita tahulah. Okay guys, dan kita ada tetamu yang kita nak bawa masuk tapi bukan sekarang. Kita nak berehat sekejap. Kita nak lag lu, minum air. Kekal di Borak Tesi Peng. Don't go anywhere guys. Alright, kembali lagi kita dalam Borak Tesi Tesi Peng. Peng. Okay guys, thank you kerana masih lagi setia menonton Borak Tesi Peng. Di mana, walaupun di mana korang berada, boleh tonton Borak Tesi Peng ataupun mana-mana rancangan yang ada dekat TVS. Di mana-mana saja dekat satu dunia pun boleh, Zal. Bukan Semuanya dekat di hujung Malaysia. jari je. Nak tengok betul. secara live, nak tengok balik pula dekat saluran YouTube pun boleh. Betul. Dulu kita hanya ada dekat saluran 122 Astro. Sekarang ada 122 My Freeview. Tak cukup dengan tu nak tengok live tapi kita dah tengah stuck dalam jam dalam kereta. Boleh tengok melalui website stream www.tvstv.my. Nak tengok kat YouTube terpulang lah. Oh, kering Elio nak cakap benda macam ni. Alright guys. Ni nak tanya dengan Marzella Sigai. Ya, Fir. Adakah anda seorang penggemar aiskrim? Zel boleh katakan penggemar aiskrim lah. Zel minat Prince coklat. Kalau Fir? Coklat. Ya. Fir tak suka aiskrim coklat. Fir suka vanilla ataupun strawberry. Oh, lain cerita rasa. Tak pun yang apa jagung ke. Tapi dia terpulang lah dengan siapa-siapa. Setiap orang ada minat yang tertentu lah. Itu memang apa kata orang sinonim lah. Kalau aiskrim, vanilla, coklat, strawberry, itu adalah antara yang sinonim. Tapi yang Tapi tak yang ni sinonim pelik lah. sekarang, Kenapa? ada lagi perisa yang pelik-pelik yang bukan-bukan. Mayonis dijadikan sebagai aiskrim. Aku tak faham kenapa. Aduh, macam mana ni? Ni Mayonis ada ni VT ni. sedap bila dalam burger tau. Kita nak tengok dulu lah VT. Zel nak tengok macam mana? Ada buat juga aiskrim. VT. Ada. Jomlah kita tengoklah Nak aiskrim tengok dulu mayonis. aiskrim mayonis. Pening. Oh, it's rotten.
Sorry. I was a little apprehensive at first, but we came 4,000 miles to get here, so why not try it? It was actually really good, really creamy. Aduh, macam mana Tak, Fi tengok. Betul. Fi tengok je, Fi dah macam muak. Macam Betul? Tak boleh nak imagine rasa dia. tekak kembang tau. Sebab Betul. mayonis ni untuk buat fish and chip sedap. Dalam burger sedap. Tapi Betul. untuk makan macam tu dengan aiskrim, Ada benda yang kita boleh cubalah. Ada benda yang macam betul. ni mungkin untuk cuba suka-suka boleh lah. sebab dia Tapi untuk terlampau jadi berlemak favourite, tau. I don't think so lah. Yelah, aiskrim. Yelah, ingatkan kat Malaysia je tau. Benda yang bukan-bukan. Sebab kita tahu dekat Malaysia ada Satu banyak dunia. benda-benda yang pelik-pelik. Semua nak di-cheese kan. Nasi lemak cheese lah. Kan? Maggi cheese lah. Semua nak di-cheese kan. Tapi itulah, orang putih pun kadang tak berakal lah. Kau kan dia orang nak buat inovasi. Tapi pelik lah. Tapi kalau ada yang suka, sukalah. Tapi saya tak suka lah. Alright, itu Ni kita nak tolak beralih tepi kepada- cerita pasal aiskrim mayonis ni. Ya. Nak sambung lagi cerita ni. Daripada Menerusi Zel pula. perkongsian di Apa cerita, laman Zel? TikTok sebuah video yang dimuat naik oleh pemilik akaun Sepocin. Menunjukkan beliau sedang duduk di motosikal dan mahu menyarungkan helmet. Lelaki tersebut menyanyikan lagu Imran Ajmain 1000 tahun. Tapi ianya disambung oleh jiran dia. Oh. Syok-syok menyanyi. Tapi ada sambungan. Ada ada VT lah, VT. kita tengok dulu VT. Cocok. Rela ku menunggumu 1000 tahun lama lagi. Tapi pernahkah hidup aku kan selama ini. Biar berputar utara selatan, ku tak putus harapan, sedia setia. Nasib baiklah. Betul. Baguslah ada jumpa orang yang pandai duet Dia, dengan dia. bagus jumpa tu tak ada masalah. Nasib baik dia Kalau tak orang jumpa. Sophie yang main sapin semalam. Dia jumpa dah kena pub dah. Dua-dua. Bising kata dia. Nanti dia tengok balik nanti siap kau. Tadi dia cakap kalau kau belajar dengan dia, dia memang Tak takut. Ah. Oh. korang Okey. bolehlah bersumur. Itu apa ni? Syok ke cocok? Sepocin. Okey, guys. Ni cerita pasal haiwan. Ini favourite Marzella Sigai. Kucing. Tak ada. Aku tak favourite kucing. Tak beli kucing ke? Kan ada kucing. Tak, aku tak ada bukan kucing pencinta kat kucing. rumah? Pencinta apa dah? Aku suka tengok je tapi Tak minat sangat lah. Tak minat sangat. Minat. Bukan pencinta haiwan. Suami minat? tak juga. Tak minat suami. You tak minat suami you? Bukan. Oh, jangan pegang. Ramai orang tengok ni. Kau cakap tadi, aku ingat kau cakap suami aku suka kucing ketat. Okey, ni cerita Kau pasal melampau kucing lah. lah. Kucing ni, dia tengah mendengar lagu daripada mainan. Sambil-sambil dia tengah mendengar lagu, dia menari sekali. Mengikuti irama. Cute lah. Ada VT. Ada VT. Yelah, benda Dah macam ni tengok banyak dulu. dekat TikTok sekarang. Benda-benda macam haiwan menari lah, budak-budak menari lah. Ada video, ada VT. Jom kita tengok VT. Comel lah. Yang hijau tu serius macam awak je. Lah macam aku. Ya, Dia ya. masa aku macam tu. Cuba buat. Jadi kucing Tak gemuk tu. lah, aku kerut Okey, cuba. Cuba buat macam ni. Tak sama. Sama macam yang hijau. Aduh, kau ni. Benda-benda macam ni dan video ni, tahu tak video yang kurang dari 15 saat ni dimuat naik dekat Twitter, viral, teruk. Apa-apa Padu, je guys. pasal kucing memang viral. Sekarang Berapa ni banyak dah kalau kita kita share. tengah buat konten, fikir punyalah panjang berjam-jam-jam, tak ada orang nak tengok guys. Simple konten macam ni, beribu-ribu orang tengok. Saya silap Betul. kucing tu buat review lepas ni, dah banyak duit. Okay. Alright, jom. Lepas ni kita nak bawa masuk tetamu kita yang kita nak bertanya banyak ni. Sebab Fir, kalau topik ni Fir suka. Usahawan. Ya, dia kita macam sama-sama businessman belajar lah. Nak Ah. buka sudut pandangan. Betul. Dan lepas ni kita akan bersama Syahris, seorang usahawan daripada Sarawak yang menempa nama sekarang ni
dalam internasional tau. Globe. Dekat dunia sekarang. Okay. Lepas ni kita akan bersama dengan Syahris. Kekal di Borak Teh Sipeng, guys. Jangan ke mana-mana. Alright guys, kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Hari ini kita berbesar hati lah. Sebab apa? Sebab kita akan bersama dengan seorang usahawan anak Sarawak yang sekarang ni bisnes dia semakin mendapat nama dekat luar Malaysia tau. Bisnes dia lain. Tu yang best yang ini. Patutlah kau excited kan? Tanpa buang masa kita nak ucapkan selamat datang kepada Syahris. Assalamualaikum Syahris. Selamat datang ke Borak Teh Sipeng. Sarawak ke Syahris lah? Boleh je. Kelakar Sarawak ke campur-campur pun boleh. Boleh. Okey, Syahris tu macam pemalu orangnya. Okey, Syahris. First of all, thank you kerana sudi meluangkan masa bersama Borak Teh Sipeng. Terima kasih juga atas jemputan. Okey. Syahris, mungkin ada yang belum mengenali siapa Syahris tu. Yalah, maklumlah. Businessman tu agak susah orang nak familiar kan. Mungkin Syahris boleh kenalkan Syahris tu berasal dari sini. Mula menceburi bisnes tu seawal usia berapa, and then bisnes apa yang tengah in sekarang tu? Okey, kami berasal daripada Serian Sarawak. Kami dah dalam dalam bidang keusahawanan tu selama lebih daripada 5 tahun lah. Still new dalam entrepreneurship, dan kami fokus kepada penjualan boxer batik by DCM. Rangga. Lain tak? Kau cakap bawah. Lain. Dan finally Zel, Fib dah tengok yang pun apa kata orang produk sewaktu ada satu gathering dekat sikit tempat dekat Kuching lah. And then banyak memperkenalkan entrepreneur dan Syahris tu ada mendapat tempat di sana. Dan Fir dan tim Fir sempat interviewnya time-nya. Sempat grab seat. Satu kotak. So set size. Tak apa, lepas ni dia boleh buat size. Tetap Syahris. Size. Nak nyukat dia saya supan lah. Ni luahan hati dia ni. Tak ada size. Mungkin lepas ni Syahris boleh. Okey, dan yang Syahris sebagai usahawan, sejak bila berminat untuk menjadi seorang usahawan? Yalah, maklumkan kita buat 5 tahun mencebur diri dalam bidang keusahawanan. Sebelum tu bola apa? Sebelum tu kami belajar. Kami study, sambil belajar kami try untuk tengoklah market dekat luar, bukan sekadar dekat Sarawak, because of kami buat degree di Semenanjung. So bila kami nampak ada peluang yang luas dalam bidang yang kami ceburi, iaitu fashions, terutama sekali pakaian lelaki, iaitu pakaian dalam, ramai usahawan ataupun entrepreneurship dalam industri fashion yang fokus dalam pembuatan pakaian lelaki, terutama pakaian dalam. So kami saja-saja bermula dengan agent dropship kepada produk orang lain. So kami kumpul duit sampai setahun lebih, kami dapat modal, and then kami open my first business is DCM Herbs. Produk kecantikan jenama kami pun DCM Herbs. After that baru kami buka brand baru kami lah, itu Batik by DCM, dan seterusnya kini kami alhamdulillah dah ada akademi sendiri di mana kami orang melatih usahawan-usahawan baru yang dalam industri fashion untuk bukan sekadar pandai berjahit saja. Mostly banyak tempat orang pandai berjahit, tapi belum jumpa kita tempat yang mengajar setidaknya how to be a entrepreneurship in fashion. Dahsyat lah. 5 tahun dah ada akademi. Alhamdulillah. Very impressive lah, Fir. Betul lah. Sebab apa? Sebab si subang terfikir untuk mula bisnes yang Syahris pula. Orang pun nak fikir pasal fashion tu maju. Betul. Seluar. Especially more tu pakaian perempuan, wanita nak. Betul. Lelaki selalu disisihkan. Macam mana lah penerimaan waktu mengeluarkan? Pada permulaan penerimaannya sangat sukar lah, sebab kami orang pun presentation of our product terlalu daring, kena kecam, kena viral saya sini. Tapi for me a viral is a good marketing lah. Betul. Because of that, kami orang alhamdulillah sekarang kami orang dah dapat masuk pasaran, bukan sekadar pasaran tempatan tapi pasaran antarabangsa. Wow. Sebab apa? Sebab berani dia mengambil risiko bisnes lah. Bisnes je, suara kecil yang Suara kecil
Kain batik, bercorak batik nak, betul? Betul. Dia bukan macam corak-corak yang biasa kita tengok, macam cotton, corak yang normal di mata kita. Sebab yalah, bila orang putih mula bisnes ya, orang ngecam kan tak? Betul. Tapi bila orang tempatan mula terus dikecam. Sebab Biasalah yelah, netizen, Fir. faham. Sebab bila orang biasa cakap batik, baju batik. Betul. Baju formal. So kami rasa macam why not we try guna our motif. Sebab bila kami nampak our motif sangat marketable dekat Commercial pasar, lah. dekat pasar antarabangsa. So why not we try untuk buat dalam bentuk boxer lah. Okey, sekarang untuk berapa buah negara dah yang mengimport produk kita secara langsung? Lebih daripada 10 buah negara. Alhamdulillah. Banyak ya. Ada Eropah dalam tersenarai? Ada. Kami bukan sekadar di Asia, tapi Alhamdulillah kami orang pun klien. Setiap bulan memang akan ada order daripada Amerika Syarikat, UK, London, Dubai. Ui, dahsyat dah. Dubai Tok kot dia Fast masuk. and Furious lah. Nama negara-negara disebut semua Fir, negara dia yang dah 5 dilakonkan tahun, oleh The Rock. Fir. Zul kira tu sangat very Ada impressive, kilang very kan, fast. Syaris? Kami orang ada production house sendiri. So kami ada dekat akademi kami orang ada 4 Stories Academy. Lepas tu kami di samping kami melatih orang untuk belajar berjahit, kami orang ambil sidanya sebagai part timer untuk kami orang jadi kami orang pun kru lah. So alhamdulillah lebih 20 orang lah tukang jahit kami orang. Oh, banyak juga ya. Okey. Selain kita jual boxer apa semua, ada lagi produk lain ke? Selain Jual? boxer, actually kami ada produk lain. Tapi kami orang memang fokus kepada boxer because boxer tu sangat different from others. Sebenarnya kami ada bisnes lain juga. Kami ada incubator sendiri di mana kami membantu mereka yang si mampu untuk menyewa kedai. Sebab kita dekat Sarawak, kita perlu pusat incubator untuk sewa alamat untuk buat lesen. Betul. So that's why kami orang ambil inisiatif tu untuk bantu golongan-golongan yang berkemampuan untuk buka kedai sendiri, untuk buat lesen. Because of a lot of peruntukan, geran dan apa yang kerajaan bagi, mereka siapat apply bah. Rugi kita sekadar berbisnes, tapi kita siapat pergi jauh. Betul. Betul. Weh, mungkin ada yang tengah menonton, jangan salah faham, bukan boxer kedak apa dia Floyd Mayweather. Tu cerita boxer lain. Si takut aja orang salah faham. So, kami pernah ngembak sapuk Biki dalam tu. Sapuk Biki pun seorang boxer. Ya, boxer petinju. Boxer tu pun pencipta Ni boxer boxer. pakaian dalam lelaki. Okey. Sehari berapa banyak produk yang kita boleh Keluar. produce untuk permintaan dekat luar negara? Nya depend dengan sidaknya pun permintaan lah. Mostly dalam COVID tu kami orang sangat slow. Kami orang pun sales slow because of seda international expo. Normally waktu sebelum COVID kami orang memang akan join Matrade, Malaysian Trade Development dengan kami berdaftar under Hong Kong Trade Development Council juga. So sidaknya akan buat Hong Kong Fashion Week. So we are one of the guests for Hong Kong Fashion Week every years lah. So kami orang akan jumpa a lot of buyer dekat Sia lah. So bila ada buyer sidaknya bukan order dalam normally lah dalam 1 tan 2 tan macam. Uish. 1 tan 2 tan lah. Satu saiz paling besar berapa ni? Kami orang boleh ikut saiz kan. Yes. Tapi Kau normal boleh kalau minta jual dia tu dia makin lah. luar memang saiz S, ML, XL lah. Tapi nya memang boleh di custom made sekali. Okey lah, kami asal saiz kami ada. Bukan yang berubah. Aduh, Belilah Zel, support untuk nantilah husband. saya beli dekat So dia. apa? Dia bukan Support sakat apa kata orang boxer normal lah sih. Boleh bergaya dekat dalam rumah lah. Ni ada kocek. Dia kau cakap kau boleh bergaya dekat rumah. Dalam ada kocek. Serius. Coba diri buka. Jap. Kau nak simpan apa dalam kocek? Okey. Aduh. Okey guys. Sebelum Kita dah banyak macam-macam soalan. lagi yang berlaku. Banyak lagi soalan untuk Syaris. Kita nak tanya dengannya risiko untuknya mula bisnes yang ceburi tu lah. Risiko dan banyak lagi soalan. Kita jangan di sini, kekal di Borak Taxi Peng. Si Wadi. Alright guys, kembali lagi bersama dengan
Firdan Zail dalam Borak Taxi Bank. Terima kasih kerana masih setia menonton. Dan of course, kita ada Syahris bersama kita, seorang usahawan daripada Sarawak. Betul. Yang telah pun menceburkan diri dalam bidang keusahawanan selama 5 tahun. Tetapi dah pun ada akademi. Barang produk dah pun dieksport ke lebih daripada 10 buah negara di merata dunia. Wish, dahsyat lah. Okey, selain daripada bisnes boxer, selain daripada menyediakan khidmat incubator, so apa lagi bisnes yang dipolah oleh kita setakat Tok Dan, ataupun in the future apa lagi yang kita ingin nak polah? In the future, actually kami teringin nak pola satu akademi khas untuk pembangunan usahawan belia. Di mana sebab kami dulu bermula pada zero, kami dah guideline daripada siapa-siapa. So bila kami nampak orang yang berniaga tepi jalan, budak-budak remaja, rasa macam kami tahu how struggle they are to be untuk berjaya satu hari nanti kelak. So that's why bila kami terfikir, kami open the first my step is kami buka Design Boutique Academy, melatih orang yang dalam industri fashion. Maybe in future kami teringin nak buat satu akademi khas untuk siapa-siapa je belia yang teringin nak belajar dalam bidang keusahawanan, how to market the product to international, sebab because of we have the experience, kami orang ada knowledge tentang dia, so why not kita try untuk bangunkan bangsa kita sendiri, orang-orang Sarawak sendiri, sebab kita nampak lots of potential belia dekat Sarawak tu sebenarnya. Betul. Okey, macam kita lah bercerita pasal yang berniaga di tepi jalan yang memang of course kebanyakannya berniaga makanan, minuman. Macam kita ada sih bisnes yang melibatkan F&B. Setakat tu saya dah, tapi kami berminat sih. Berminat setakat tu kami memang ada melabur lah dengan budak-budak belia. Baru-baru tu kami orang ada bawa buka air semandin dekat kampung Bintau Pulau Ile. Okey. Baru kami dapat ambil print barang semua untuk berjual lah. So next kami akan support one of usahawan dekat Serian. Min Kitchen pun sedangnya akan jual air juga lah. So kami akan try to support lot of belia-belia yang baru nak start berniaga, terutama waktu musim COVID, ramai yang kena buang kerja. Betul. So this is my opportunity. Kita ada peluang untuk bantu orang dan kita ada ruang. So why not we try to support each Betul other? ke? Kami pernah ya. baca, Syahris, ada sikit apa kata orang quote lah mengatakan bisnes F&B adalah bisnes yang paling susah untuk dipolah dalam banyak-banyak bisnes. Benarkah? Adakah kita setuju? Bagi kami sebenarnya si kisah apapun bisnes sebenarnya depends on kita juga. Walaupun bisnes ya F&B ke fashion ke apa semuanya ada persaingan, semuanya ada cabaran, tetapi how kita manage apa yang kita nak pola. Mungkin kita yakin dengan apa yang kita pola, insya-Allah kita akan berjaya. Waktu kami mula-mula dulu jual boxer pun kami orang si expect yang kami orang akan pergi jauh. Macam biasa juga. But if you yakin dengan produk you, setiap kali kita nak berbisnes, nak buat apa-apa pun benda, mungkin kita yakin dengan apa kita buat, insya-Allah kita berjaya. Macam Pernah tak orang kecam, macam isu copyright bila terjadi dengan produk kita? Alhamdulillah setakat tu orang yang copyright my product. Macam ni ada? kita Banyak. orang copyright produk kita, then how you want to prevent? Bagi Kita dah buat patent ke apa? Bagi kami bila once the product dah di-copy orang, maksudnya produk kita bagus. So Betul? jangan melatah. betul. So maksudnya kita dah berada pada satu tahap yang orang akan follow kita. So Si takut ke mun orang yang macam palsu ke, scam? Contohnya jual produk kita kan original. Okay, yes. But then they make it like barang yang bukan barang Triple A ori. lah, barang one to one. benda yang kita siapa nak halang. Industri yang dah besar dah lama pun orang ada copyright. Betul. So be positif. Mun orang bagi kami lah, mun orang copy kami, maksudnya kami dah berjaya. So brand kita bagi yes. mengembang. Yes, kurang-kurangnya bila orang anggap barang kau, orang ingat barang kami. Betul. Walaupun benda yang fake. Betul And my brand still akan secara market secara percuma lah. Simuk saman lah, saman best. Duit banyak. Kebanyakan yang kopi pun orang-orang kita jual bah. Yalah. Melainkanlah company besar yang kopi kita bolehlah kita saman. Kesian juga orang buat nak berniaga, kita dah saman. Tapi takut ajak bawah badan. Apa boxer Syahris tu gatal makin tu. Tapi baru bukan kita pun lah, orang lain pun lah tak dapat nama jadi. Mun macam kami think positif. Orang kebanyakannya bila ada orang kopi, setidaknya akan direct DM kami on dekat Instagram ataupun dekat Facebook ataupun bertanya kami sendiri. Okey, baguslah. Yes. Macamnya okey. Yeah, and then Sebab ada baru-baru berlaku last 2 years, ada orang kopi buat untuk fashion show lagi ya.
And kami orang dapat call orang untuk tiru macam apa semua, kami just contact the owner kami pada if kita publish benda tentu secara komersial, bawa kami orang kami tindakan lah. Bagus lah kita tu Syaris. Very tenang. Way calm positif je. ah. In Betul, positive very way positif. Kita pun nasib kan kita ada ekspor kita pun barang yang ke luar negara. Penasib menghadapi isu kan Korea kini tu dia selalu menghadapi isu barang hilang lah, barang rosak ke. Insurans kan barang munnya dalam kuantiti yang banyak lah. Okay. Mun setakat mun kita order sikit-sikit memangnya akan jadi isu, tapi bila kita menghantar barang dalam kuantiti banyak memang should be no problem lah, because of kita memang bayar, let's say macam kami orang hantar hand glove dengan mask dekat India, kami orang memang insurankan produk je lah. Okay, Ada ini juga tu kan bisnes ya? Ada pandemik waktu COVID tu. COVID-19. So ya antara bisnes yang paling up time tu. Apa beza face mask kita dengan face mask yang ada sedia ada di pasaran itu? Ni saya dah Batik beza. juga ke? Saya dah lah, ni saya ada beza. Cuma Brand kita lah. Kami orang still pakai brand orang. Kami orang ambil daripada orang because of kita berbisnes, kita kena ikut trend semasa. Betul. Waktu tu COVID kita tahu face mask Orang dengan berebut mau cari. hand glove yang sangat in. So why not kita masuk dalam bidangnya lah. Yang pandai mengambil opportunity. Dahsyat lah kita okay. tu. Kita tu nak opportunist lah. Kami tu teringin nak belajar, bukan belajar, teringin nak buka bisnes, Haris. Tapi kami tu, bila kadang-kadang banyak orang madah, kenapa buka bisnes tu? Yang buka bisnes tu? Buka bisnes tu bagus. Tapi minat tak bisnes ya. Tapi orang madah, si bagus bisnes ya. Macam ni ya, macam kita nak menepis apa yang ada orang. Anggap je ia lalang. Simple as that. Pernah sih ada orang macam bila kita nak buka bisnes boxer, ada orang madah apa ada je tu. Buka bisnes tu, benda si kebaedah macam tu. Mula-mula dulu memang ada kata orang ada siapa nak beli boxer kau? Dengan harga RM65 sehelai, dengan corak batik, siapa orang kita nak pakai produk ya. So just be positif bagi kami. Mungkin si mau beli sekurang-kurang maybe ada orang lain yang akan minat. Dekat dunia tu kita ada lebih berapa bilion orang dekat dunia. Semua orang mempunyai minat yang sama. Betul. Just think positif je lah. Dahsyat lah. Kita ada positif all the way. Kami suka lah pemikiran kita. Positif all the way. Macam kita nak jualan boxer, berapa lama ambil masa untuk diterima dekat orang dekat situ? Actually, lah lama gila. Almost 2 years lah. Lama juga lah 2 years baru orang nerima. Sebab after kami balik daripada Hong Kong, kami first bawa this product to Hong Kong, Hong Kong Fashion Week. So kami dapat liputan media daripada international lah. So bila normally kita dekat situ, bila kita dah dapat international punya recognition. Yes, kita memang akan senang diterima. After that kami terpilih untuk Proud Made by Malaysians untuk dipamer di KLIA, dan kami pun terpilih untuk fashion show di KLIA. After that memang gone viral lah sampai seluruh dunia. Power lah. Okey. Sekarang tu Syaris, contoh Mazela nak beli produk kita untuk anniversary-nya dok husband ya. Okey, macam ni yang nak contact. Mungkin ada penonton di luar yang berminat nak nanggap macam ni keadaan rupanya, nak beli kah. Macam ni nak contact kita ataupun tim kita official ataupun website. Normally kami orang mau to quantity bulk lah. Tapi untuk orang beli sikit-sikitnya boleh through our IG dengan page Bartek by DCM. Bartek Yes, BARTEK. Because of orang orang putih nunggah batik bukan batik nak nyemedah Bartek. Orput. Orput tahu saya berarti orput. Cita. Orput orang putih. Orput. Okey. Ini last word. Shout out kepada yang tengah menonton tu. Mungkin your friend kah, your team kah, whoever yang support kita sama tu, ataupun orang yang ingin nak mula bisnes, yang nak start up. Any last word from you, Syaris? Kepada semua yang telah support kami almost 5 years kami dalam industri itu, terima kasih kerana to be our customer, to be a loyal customer, to be my friends and to be someone yang always ada berada di sisi kami. Si kisahlah kita pernah kecam kami ke apa and whatsoever. Terima kasih kerana support kami sampai ke hari itu, and kepada mereka di luar sana yang teringin nak berada di dalam industri bukan sekadar fashion tapi untuk berada dalam dunia perniagaan, just try, percaya pada diri, be positif, insya-Allah kita akan berjaya. Yes, alright guys. Kita ucapkan selamat berjaya kepada Syahri dan thank you Syaris kerana meluangkan masa. Dan guys, jangan lupa esok hari
Borak Tersipek akan kembali macam biasa tetapi dia bukan dengan Fir Dua Marzela. Kita akan bersama dengan Mia Hassan Hassan dan juga Afiq Afiq Kai. Kai DIY. Okay guys, sampai ketemu lagi kita di minggu hadapan untuk bersama Fir dan Marzela untuk Borak Tersipeng esok hari macam biasa jam 2.15 petang dengan tetamu yang seterusnya. Guys, ingat jaga SOP, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Have a nice day, have a nice weekend guys. Assalamualaikum.